أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. Marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk guru Abdul Aziz Iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berbahagia ayahanda Tuan Imam, seluruh ahli terkuasa Masjid Timah, para ahli ulama, ibu-ibu, bapa-bapa, ayat hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberikan peluang sisa-sisa kehidupan kita, baki-baki kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita penuhi dengan kita meletakkan diri kita di kalangan orang-orang yang beruntung. Kita meletakkan diri kita di kalangan mereka-mereka yang akan dimohon keampunan oleh para malaikat, iaitu mereka-mereka yang berusaha untuk menuntut ilmu, yang susah payah dalam menuntut ilmu. Moga-moga susah payah kita dalam menuntut ilmu ini Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ilal jannah. Siapa yang susah payah dia, penat lelah dia dalam dia nak menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah tuan-tuan, beruntunglah kita yang berada di salah satu daripada taman-taman syurga. Alhamdulillah, malam ini saya menggantikan Ustaz Faizal. Jadi tak sama lah dengan hak pemain utama. Saya setakat pemain simpanan tu pun ingat tak ada nak main dengan tuan-tuan sampai pukul 7:05 kat awak. Dari Kelantan naik motor, kaki saya kebah lah. Agak-agak boleh sampai tak sebab tak ramai lagi masjid ni. Ingin sangat-sangat ulur barat sepik apa nama ingin tak ulur sampai ke tuan-tuan. Alhamdulillah bersama-sama kita berkongsi sedikit. Tuan-tuan sekalian, kita kehilangan seorang murabbi ummah, seorang pejuang Islam, seorang yang tidak ada tandingan, yang tidak boleh diganti. Tuan Mulia Abdul Aziz Nikmat. Kita nak cari orang yang sebegitu, kita tidak tahu mungkin dapat. Allah Ta'ala pilih insan yang sangat hebat, dan kita beruntung kita sempat berada di zaman seorang murabbi ummah, seorang pejuang Islam yang betul-betul nak mendaulatkan Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila semalam saya dengar berita tu ada kawan-kawan naik motor, sebab apa? Takut jam. Dia naik motor telah daripada pagi malam melah tak tidur. Kalau kereta tak sat pun dah angguk lah sekwek. Jadi lautan manusia yang membanjiri saat perpunyian Tuan Mulia Abdul Aziz Nikmat. Dan tuan sekalian, bangga kita. Moga-moga kita dapat sedikit keberkatan bila kita berada di zaman ini. Tuan yang kepada Allah sekalian, Allah Ta'ala tak tarik ilmu itu daripada dada-dada kita, tetapi Allah Ta'ala tarik ilmu itu dengan mematikan para ulama. Bila mati seorang ulama
dan tidak ada lagi pengganti yang sehebat, yang terbaik mungkin macam dia. Tuan-tuan, akhir zaman kita ulama semakin hari semakin makin kurang. Yang tinggal ramai yang menghina dan mencerca para ulama. Jadi insya-Allah kita pelihara dan kita menjadi pendukung para ulama sementara masih ada bagi ulama di muka bumi Malaysia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu mukadimah ini, tak masuk tajuk. Tajuk kita macam mana kita nak mencintai, cara kita nak mencintai, nak menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam benar dengan tajuk kita. Bila meninggal dan kamu, maka tajuk kita ialah nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tanya Muhammad. Tuan-tuan sayang Nabi tak? Sayang Nabi tak? Cinta tak pada Nabi ni? Kalau kata sayang pada Nabi, cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, apa bukti dia? Selawat lagi. Benda apa lagi? Selawat je dah. Apa tanda kita sayang? Ya Allah, aku sayang Nabi. Ya Allah, aku cinta Nabi. Ya Allah, apa bukti dia? Apa tanda dia? Apakah kita nak tunjuk pada kita betul-betul sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah bila kita nak selawat saja kita tanda tu betul-betul kita sayang? Tuan-tuan, orang selawat lama-lama tu pun lawan Nabi. Betul tak? Kita selawat Allah sallallahu ala Muhammad. Bukan sepanduknya besar, tapi apa yang Nabi buat haram tak mau buat. Sayang Nabi kan macam tu. Sayang pada mulut, tetapi dari segi amal, dari segi hatinya tidak betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau hang sayang pada Allah Ta'ala, hang cinta pada Allah Ta'ala, ikutlah aku. Ikut siapa? Ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Ta'ala akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan, kita sayang pada Allah Ta'ala, kita kata cinta pada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak sayang Allah Ta'ala? Kita mestilah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutlah aku. Nabi kata, ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari segi seluruh aspek kehidupan kita, dari segi amal perbuatan kita, kita mestilah berpandukan kepada petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak bincang tentang 6 perkara macam mana kita nak sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 ini kita detailkan insya-Allah supaya apa? Masuk serak dalam hati kita. Supaya apa? Kita betul-betul bangga menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangga tak? Tuan-tuan bangga tak jadi umat Nabi ni? Bangga? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa alaihi salam sendiri berdoa, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi Musa. Kita hak duk umat Nabi lah, tu pun tak asa bangga, tak asa betul dan tak asa menghargai kelebihan yang diberikan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana istimewanya umat Nabi ini tak ada pada umat-umat yang lain. Umat Nabi, umat yang akan mula-mula dulu masuk syurga. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak akan dihormati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ini akan boleh dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak dapat. Untung kita. Ya hanana, ya hanana. Apa dia ya hanana tu? Tu hana. Tampak. Untung kita ini
menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, macam mana kita tanda kita sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Pertamanya kita kena memperbanyakkan selawat. Yang pak cik sebut asal selawat. Hak tu first. Orang majlis selawat ni betul-betul dalam hati dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut dia ni, lidah dia ni basah, lidah dia lembut. Majlis selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat ke atas aku sekali, Nabi kata Allah Ta'ala selawat ke atas dia 10 kali. Selawat macam mana? Dengan Allah Ta'ala turunkan 10 kali ganda rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saja-saja selawat. Tu saja-saja selawat. Hari ini banyak mana kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tunggu bila habis sembahyang barulah tu salam-salam selawat. Waktu lain selawat dah. Kadang-kadang, jarang-jarang. Betul tak ni? Kau panggil timah bagi semua. Alhamdulillah. Saya nak buat satu cerita. Satu daripada kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Kitab Muqasyafatul Qulub menceritakan satu ketika Imam Sufyan As-Sawri. Imam Sufyan As-Sawri ni satu hari, satu tahun tu dia nak pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Bila sampai ke Mekah, tengah dia buat kerja haji tu, buat ibadat sembahyang sunat semua, tiba-tiba dia nampak seorang pemuda. Seorang pemuda yang nampak pelik sikit. Dia ni apa pelik apa? Dia ni bila duk tawaf, dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf yang pertama selawat, tawaf yang kedua pun selawat, sampailah tawaf yang ke-7 pun dia selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu setiap kali tawaf itu dia ada doa maksud yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi budak ini, pemuda ini dia selawat. Selawat. Sehinggalah satu ketika Imam Sufyan tanya, panggil budak, wahai pemuda, aku dengar hang ni duk bila hang duk tawaf, hang duk selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak tahu pasal apa, sedangkan kita ni ada doa-doa maksud yang diajar oleh Nabi. Maka pemuda bertanya, tuan ni siapa? Maka Imam Sufyan kata, saya lah Imam Sufyan As-Sawri. Ya Allah, dia kata, saya dengar lama dan nama tuan, orang yang sangat hebat, orang yang terkenal. Dia kata, hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan tuan. Dan kerana orang lain saya akan cerita, tapi kerana tuan ini Imam Sufyan As-Sawri ini, saya akan cerita sebab apa saya rajin selawat setiap kali saya tawaf. Bila duduk saja saya akan selawat. Bila saya berjalan pun saya akan selawat. Mulutnya basah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, pemuda tu cerita, tahun sebelum tu dia kata dia pergi haji, dia buat kerjakan haji bersama dengan ayah dia. Sehinggalah bila sampai di Mekah bersama dengan ayah dia, bila sampai di Mekah tiba-tiba dia tengah buat kerja haji, ayah dia jatuh sakit. Bila jatuh sakit ni, kuih lama, kuih sakit, kuih lama, kuih teruk, kuih nazak hanya sampai tenat hanya, sehinggalah menghembuskan nafas yang terakhir di bawah pangkuan pemuda tersebut. Bila meninggal dunia, wajah ayah dia yang putih, jemaah putih itu berubah menjadi hitam. Berubah menjadi hitam. Maka dia beristighfar, ya Allah, dosa apa yang ayahku buat ni sampai muka ayahku ni hitam ni? Dosa apa yang ayahku buat ni? Dia istighfar, astagfirullahaladzim, istighfar, mohon keampunan untuk ayah dia. Dalam beristighfar tu, tiba-tiba pemuda tersebut bermimpi, tertidur. Bila tertidur, oleh dia mimpi. Tengah bermimpi ni, tiba-tiba dia nampak satu cahaya. Dia nampak seorang lelaki yang sangat tampan, mukanya bercahaya, datang ke arah dia, duduk di hadapan ayah dia yang sudah mati tu. Lelaki tersebut urut badan ayah dia, dia sapu muka, dia doa. Sehinggalah akibat daripada usapan lelaki tersebut, muka ayahnya yang hitam tu berubah menjadi putih, menjadi cerah, menjadi cerah kembali. Bila macam tu lelaki tersebut nak belajar.
Pemuda tu panggil, wahai Tuhan, siapa Tuhan tu? Siapa Tuhan? Maka lelaki itu sebut, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya, wahai pemuda, anak tahu tak kenapa ayah kami menjadi hitam? Dulu ni ayah kami selalu banyak buat dosa besar. Sabar hidupnya penuh dengan dosa besar. Buat dosa. Sehinggalah bila di penghujung ayat dia, ayah kamu ni sudah bertaubat, dan dia di mulut dia ni, ayah kamu ni selalu berselawat atas Nabi kita. Selalu setiap masa berselawat. Dan hari ini dia minta doa supaya aku diberikan syafaat kepada dia, dan aku datang untuk berikan syafaat kepada dia. Dan lelaki tersebut, pemuda tersebut, bila dia tersedak daripada tidur, tengok rupa ayah dia lihat tadi hitam ni, ubah balik jadi putih, ubah jadi cerah, bersinar-sinar. Dan apa? Karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri kata, wahai pemuda, hang buatlah nak banyak-banyak anak selawat, anak awak malah hang buatlah amalan apapun. Sebab apa? Hang ni dah dapat ijazah terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hebat dapat selawat tumpul malam kita tuan-tuan. Dosa apa yang kita buat sampai malam nak selawat? Dosa apa yang kita buat sampai lidah kita digerah nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksiat apa yang kita buat hari ini sampai kita malam, sampai kita tak ingat nak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Pernah tak? Pernah tak kita bila kita masuk rumah kita, bila kita tengok sesuatu, kita boleh ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kat rumah kita ada tulisan Muhammad. Pernah tak bila kita tengok tulisan Muhammad tu, kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Kadang-kadang tulisan Pak tu lawa, bukiran yang mahal, tapi tengok saja tak selawat. Ogi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di masjid kita ada tulisan Muhammad, kita tengok cantik, lawa, semua mesti mahal, tapi haram tak selawat. Agak-agak je lah kita boleh dapat tak syafaat Nabi. Kita nak tunggu bila habis semayang baru nak selawat. Agak-agak je lah dapat tak kita minum dalam pasal Nabi ni. Agak-agak dapat tak ni? InsyaAllah kita usahakan. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak tambahkan, kita nak lahirkan rasa sayang dan cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah kita kena memperbanyakkan amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi selawat, yang keduanya kita kena usaha istiqamah, kita berusaha semua nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun tidur tadi ni sampai lah ni waktu maghrib ni, banyak mana kita buat? Banyak mana kita kira berapa banyak amalan sunnah Nabi yang kita amalkan? Kita bangun tidur, kita baca doa. Kita bangun tidur baca doa dah. Kita nak mandi ikut sunnah Nabi dah. Kita masuk jambat ikut sunnah Nabi dah. Kita nak cermin ikut sunnah Nabi dah. Pakai pakaian ikut sunnah Nabi dah. Kita pergi kerja ikut sunnah Nabi dah. Makan ikut sunnah Nabi dah. Semua kita buat, kita bayangkan dan kita fikirkan, ada tak kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita main malam ni, main masjid ni, amalan sunnah apa yang kita buat? Kadang-kadang dia buat amalan sunnah tu, kadang-kadang dia tak tahu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu yang duk pakai ketayak, pakai kepiah tu sunnah Nabi. Pakai apa? Sebab fashion. Sebab apa? Adatnya orang pakai, tak pakai malu kat orang. Sampai tahap tu jahilnya dia buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak sunnah Nabi, ratus. Buatlah walaupun sedikit.
Dan akhir zaman orang yang amalkan sunnah Nabi ni, orang akan rasa pelik, orang akan rasa ganjil. Betul tak? Kadang-kadang contoh paling mudah saya bagi, bak makan. Bila bak makan, contohnya bila bak makan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita makan dengan tangan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila habis makan ni, kita jilat jari tak? Kita malu, kita segan. Kalau kita pergi makan restoran besar, kita makan kat hotel, kita nak hisap jari ni, kita malu tak? Kadang-kadang malu. Kalau takut orang kali lapak suruh macam tak makan jari. Kita nak fikir orang kata kadang-kadang kita usaha untuk amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Biarlah orang nak kata apa, tapi kita ni akhir zaman ini, kita ini usaha untuk amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang banyak bila kita amal sunnah Nabi, contohnya bila kita tidak jari izin yang ada di celah jari ini, boleh dia memberikan kesihatan yang baik pada kita. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila ada kuah, ada makanan, kita hirup, betul tak? Tak buat. Kita selerok habis makan pun tak habis. Kita tak ajak anak bini kita makan bagi habis. Jatuh tuan-tuan, anak kita hak kecil ni, hak tak timpa ni, makan ambil makan, kita mau, oi, jangan makan, potong. Ya Allah, kita bengok daripada anak kita. Faham? Kita lebih bodoh daripada anak kita. Anak kita hendak timpa, hak kecil tu mangkak atau cerdik, dia makan hak jatuh. Tu sunnah Nabi. Nabi kata makanan yang jatuh itu ada keberkatannya. Makanlah. Kan botol pun di atas meja, ada siapa makanlah ratika. Kita marah, tepuk tangan, ketuk tangan anak kita tu. Hak anak kita tu buat betul lah, kita yang bodoh marah. Benda yang simple, tapi kita rokok dengan akal kita. Betul tak? Tak akal kita. Betul. Kalau agama ni, tak semua kita boleh rokok dengan akal. Tolonglah, saya banyak dah jumpa ramai orang yang dia ini mengukur amal ibadat, dia ukur agama, dia ukur siapa pun dengan logik akal dia. Boleh tak? Setengah perkara boleh, setengah perkara tak boleh. Kita faham mana? Jangan kita menjadi hamba kepada logik akal, hamba kepada akal. Kata-kata cerdik lah, kita rasa kita ni hebat lah, sedangkan kita ini lemah. Kita tak tahu benda yang di luar kemampuan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usaha. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang antara sahabat yang kuat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia antara sahabat yang kuat amal sunnah Nabi ni. Satu ketika bila dia nak pergi mengajarkan haji ni, tiba-tiba dia lalu satu tempat itu. Di satu tempat itu dia membelok, dia konar sikit tempat tu, sedangkan tidak ada halangan, tidak ada apa-apa pun. Bila sahabat tanya, wahai Ibnu Umar, pasal apa hang belok, pasal apa hang konar tempat tu? Ibnu Umar kata, aku pernah datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan haji. Tempat inilah Nabi pernah belok kerana ada sepuh pokok di sini. Maka aku ni walaupun pohon ni dah tak ada, Nabi dah tak ada, aku amat, aku ingat Nabi pernah buat. Ya Rabbi, ya Rabbi, sampai tahap kita, ya Allah, depan mata pun kita tak buat, kita tak mau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa seorang sahabat yang cukup hebat dan terkenal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa dengan Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah, anaknya. Bila jumpa dengan Aisyah, wahai Aisyah, ada tak lagi amalan sunnah Nabi yang aku tak buat? Ada tak lagi amal sunnah Nabi yang Nabi selalu buat, tapi aku ni yang tak tahu, yang aku tak buat? Makna kata banyak dah, dan semua sunnah Nabi Sayyidina Abu Bakar dia buat dah. Dia tanya, ada lagi yang aku tak tahu? Ada lagi yang aku ni tak buat? Ada lagi tak? Sayyidina Aisyah kata, wahai ayah, semua sunnah kau dah amalkan, semua amal sunnah Nabi kau dah laksanakan, cuma ada satu je.
sebelum Nabi SAW wafat, Nabi selalu pergi ke pasar Madinah. Nabi suka dan selalu memberi makan kepada orang Yahudi yang buta. Tuan-tuan, Yahudi ni dia buta, dia seorang yang tua, dan kerja dia apa? Di pasar Madinah dia suka maki hamun Rasulullah SAW. Bercerita tentang keburukan Nabi SAW, maki Rasulullah. Dan orang lelaki inilah, orang tua inilah yang Rasulullah selalu bagi makan. Akhirnya esok dia Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun bawa lah makan. Bila bawa makanan, cari lelaki tersebut yang digambarkan oleh Sayyidina Aisyah. Bila jumpa lelaki tersebut, nampak tengok orang tua ni tu sedang menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah. Hatinya sebab amat sedih, Rasulullah dah wafat, tapi orang tua ni masih lagi hidup maki Rasulullah, hina Rasulullah. Kalau ingat sunnah Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar ni bawa makanan, pergi jumpa dengan orang tua ni. Bila sampai ke orang tua ni, dia bagi makanan, dia ambil, dia suap makanan ke mulut orang tua ni. Orang tua ni tepih, tepih. Engkau bukan orang yang selalu bagi makan aku, dia kata. Engkau bukan orang yang selalu jaga aku, engkau bukan orang yang selalu ziarah aku, yang jaga aku, tengok aku bagi makan aku. Orang yang selalu bagi makan aku ni, dia kata, bila bagi makan dia akan pijit, dia akan lembutkan makanan, dia akan suap dengan penuh kasih sayang. Engkau bukan orang yang selalu bagi makan aku. Aku tunggu lelaki tersebut. Aku tunggu orang yang bagi makan aku selalu. Tunggu siapa? Tunggu Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai pakcik, pakcik tahu tak siapa yang bagi makan pakcik? Pakcik kenal tak? Aku tak kenal. Pakcik kata aku tak kenal. Tetapi dia adalah manusia yang paling baik di muka bumi. Aku tak pernah jumpa manusia yang paling baik di muka bumi ini. Dia lah yang paling hebat, dia paling baik. Allah. Baik pakcik, kalau pakcik tak tahu, itulah Rasulullah SAW. Bila dia dengar macam tu, menangis, saya syak. Pakcik tersebut rupanya orang yang dihina hari-hari, rupanya orang-orang yang dia maki, yang dia tak suka, yang dia hina, yang dia kutuk hari-hari, itulah orang yang bagi makan dia. Orang itulah yang suap makanan dengan penuh kasih sayang. Orang itulah yang jaga dia hari-hari. Rupanya orang itulah Rasulullah SAW. Nangis, saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya pakcik Yahudi tersebut memeluk Islam. Dengan apa? Dengan kehebatan Nabi SAW. Ya Allah, kita tengok macam mana tuan-tuan Nabi SAW. Kita tak mampu buat macam Nabi, takkan mampu. Tetapi kita berusaha untuk jadikan Nabi SAW kehidupan yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu contoh ikutan yang paling baik. Kita nak ikut siapa lagi? Ikut Nabi SAW dari semua perkara. Terutamanya dari segi kita nak mendidik anak-anak kita, pastikan kita ikut didikan Rasulullah. Pasti anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Nak dah kita anak kita jadi anak soleh solehah, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Nak dah? Nak dah kita nak anak kita ni bila kita mati ni dia jadi imam mayat kita? Nak dah? Nak dah dia yang mandikan jenazah kita? Nak dah? Ibu-ibu nak dah? Nak dah anak kita esok dia yang kafankan kita? Nak dah? Macam tak mahu. Nak dah anak kita yang usung mayat kita, dia yang turun dalam kubur, dia yang ke bumi kan kita? Nak dah? Kena lahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Macam mana? Ikut cara Nabi SAW. Paling simple. Bila umur Allah SWT Sayyidina Muhammad 7 tahun, suruh semayang, kita suruh tak? Suruh, Alhamdulillah. Bila umur 10 tahun, suruh kata kalau tak semayang, tiba tak? Kita kata tak? Menteri tak bagi tiba, saya kenal rumah, kenal jarak, bengok suruh. Sodik pada Nabi ke? Sodik pada Nabi ke? Nabi suruh tiba kalau tak semayang.
Hang kata benda tu tak boleh, benda tu menderak. Bukan sampai menderak, tipai ikut didikan. Kadang-kadang pegang rotan pun dah didik dah. Hang nampak rotan ni, hang tak semayang, tak tibai pun acah dah. Mayang. Dia dah tengok rotan ayah dia takut dah tak semayang. Kalau kita dulu ada ayah kita tunjuk je lagi. Balik. Dia tak buat apa itu. Kadang-kadang dia rokok pun ayah. Tak kenal apa cubit apa nampak tak ayah dia rokok ayah ni. Tu didikan orang dulu. Kita sayang anak. Sayang anak sampai melampau-lampau. Supaya anak itu menjadi anak-anak yang celaka. Apa maksud anak-anak yang celaka ni? Anak-anak yang akan menconting arah ke muka kita. Tuan-tuan tak celaka mana tuan-tuan? Macam mana saya tak kata celaka ni? Anak ni ya Allah salli ala sayyidina Muhammad depan mata saya. Mak dia meninggal. Bila mak dia meninggal, dia bawa mayat anak mak dia masuk ke masjid. Tuan-tuan, dia suruh pergi ke masjid, orang masjid semayang. Dia bisa pokok kat luar. Dia celaka punya. Hang kalau hang tak hati tak boleh semayang kali terakhir untuk mak hang ni. Mak hang ni hang bangunlah, semayang lah, hang takkanlah lebih, hang baca lah apa yang tahu. Untuk apa? Ni mak hang ni yang terakhir ni. Tak boleh. Sebab apa? Kakinya tak pernah jejak dalam masjid. Kaki dia tak pernah jejak dalam masjid. Sebab apa kaki dia tak pernah jejak dalam masjid? Sebab pak dia tak pernah bawa dia ke masjid. Pak dia tak pernah deret pegang tangan bawa ke masjid. Pak dia tak pernah suruh dia semayang. Pak dia tak pernah suruh ajak dia mengaji. Mak dia tak pernah suruh dia tutup aurat. Mak dia tak paksa dia tutup aurat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam mana kita nak sayang Rasulullah, kita nak cinta Rasulullah. Yang pertama tadi kita selawat, yang kedua kita ikut sunnah. Yang ketiganya, kita mestilah belajar tentang hadis Nabi SAW. Itu tanda kita sayang Nabi. Kita belajar, kita tahu dah sunnah Nabi ni amanah. Kita kena belajar juga hadis Nabi SAW dalam hidup kita. Dalam hidup kita banyak mana ada hadis yang kita hafal. Tuan-tuan kuliah saya tengok Masjid Timah dia top semua. Tiap malam kuliah penuh. Ustaz hebat-hebat yang cerai saya seorang. Tukun-tukun. Kalau tak jemput tak boleh main lah ya. Semua hebat-hebat pernah tak kita hafal satu ayat. Pendek kalau 3 perkataan pun boleh tak? Setakat ni tak lama dah main masjid ni. Banyak mana kita hafal ni? Ada satu hadis. Ada tak? Ada sampai 5 hadis. Kalau boleh sebelum mati, biar kita hafal sekurang-kurangnya 40 hadis. 40 hadis. Satu hadis pun pernah. Nabi Muhammad tak apa, satu hadis pun jadilah. Bagi ada esok Nabi tanya hafal dah hadis tu, kita ada bukti, kita ada saksi. Ni hadis ini akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni satu hadis pun jadilah. Malam ni boleh satu hadis. Hadis mana baca malam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza mata bin Adam in qata'a amalu illa min salat. Panjang ini asli. 3 perkataan saya bagi. Apa? 3 ni kalau ulang 3 kali ingat insya-Allah. Al-jari qabla ad-dar. Kali ini. Al-jari qabla ad-dar. Al-jari qabla ad-dar. Maksudnya apa? Jiran sebelum rumah. Tapi kata kamu kena cari jiran, kamu kena kenal jiran, kamu kena pergi tengok jiran sebelum kamu pergi tengok rumah kamu, sebelum kamu beli rumah. Mana kata jiran sekali terkeluar rumah kita, jadi bahak pergi semayang lah, pakai toli ya. Taman kita duduk ni jenis rajin pergi masjid ke, rajin malah masjid. Taman kita ni penuh dengan majlis ilmu ke, jenis banyak konsert kan. Faham tak? Itu Nabi SAW. Jadi apa yang nak ni? Tak boleh juga cerai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar tentang
hadis Nabi SAW. Yang keempatnya, kita juga mesti belajar tentang sirah Nabi SAW. Belajar hadis, kena juga belajar sirah Nabi. Masjid kita ada hadis, ada hadis, ada hadis dengan alhamdulillah. Ada ajar sirah tak? Ada, alhamdulillah. Itu tanda kita sayang pada Nabi SAW. Bila kita kenal Nabi ni, barulah ya Allah, hebatnya Rasulullah, agungnya Rasulullah, tak ada manusia yang boleh tandingi Rasulullah. Tuan-tuan, John Ehad, seorang orientalis barat, dia tulis 100 orang yang terpengaruh di dunia. Dia letakkan nombor 1 sampai dia Nabi SAW. Dia Kristian, pasal apa dia letak Nabi Isa, letak Nabi Musa, dia tak letak apa nama John ke, dia tak letak ahli-ahli calon apa dia. Tetapi dia tahu tak ada manusia yang boleh challenge Nabi SAW. Dia letak Nabi SAW. Allah, kita orang Islam, dia tak kaji Nabi SAW. Kita tak kaji Rasulullah, kita tak kaji daripada lahir Nabi SAW sampai Rasulullah wafat. Bila kita kaji, kita kata, ya Allah, macam mana beruntungnya aku ini menjadi umat Nabi SAW. Hebatnya Rasulullah, dan aku ini rugi kalau aku tak ikut Nabi SAW. Bila kita belajar semua-semua sirah Nabi penting. Kalau anak Malaysia-nya, sejarah wajib lulus. Betul tak? Kita kata sirah wajib lulus. Lulus apa? Lulus nak masuk syurga. Lulus SPM sejarah, sirah wajib lulus tak masuk syurga. Ni kau lulus akademi, agama kita tak penting bagi anak-anak kita. Betul tak? Kita perlu ni PSR, SPM, PT3 apa? Kan? PT3. Ya Allah, tapi ilmu agama kita tak jaga, kita tak suruh, kita tak ajak anak-anak kita. Kadang-kadang bangga anaknya berjaya dalam UPSR. Wah, 5A, wah, 16A, wah, 30A. Ya Allah, tapi anak saya tak hati baca Quran. 5A tak hati baca Quran. 27A tak pandai baca Quran. Tak tahu sirah Nabi. Tanya sirah Nabi, tak tahu. Okey. Biarlah bodoh akademik tak apa. Jangan bodoh tentang agama. Biar tak lulus periksa dunia tak apa. Jangan tak lulus periksa akhirat. Tapi kalau boleh, dua-dua lah. Dua-dua. Boleh akademik dan agama jangan tinggal. Sebab apa? Itu lesen nak masuk surga Allah SWT. Kadang-kadang orang tanya, oh pakcik, anak pakcik kerja apa? Anak yang pertama doktor, yang ketiga engineer, yang keempat lawyer, yang keempat macam-macam. Pakcik macam mana didik anak pakcik ni? Hebat semua. Anak pakcik, anak bila ni? Anak Cik Imam ni? Anak saya yang pertama tu, dia mengajar tahfiz Quran 37. Yang kedua tu, dia mengaji apa nama dekat Yaman. Yang keempat mengajar dia pondok Yang kelima dia tutup bidai kat kampung. Tengok biasa kan. Tengok sedangkan yang hebat untuk bidai macam mana dia boleh didik anak dia semua pi agama. Sebab dia yakin agama ni boleh selamat dia. Boleh selamat dia mati esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh baik, kita kena belajar tentang sirah Nabi SAW. Boleh sejam lagi. Sirah ni tapi tidak semangat. Tak tahu apa. Nombor 4 lagi 2 sama dua. Yang kelimanya, macam mana kita nak sayang Nabi, kita juga mesti bila kita sayang Nabi, wajib juga kita sayang kepada pewaris Nabi SAW. Siapa pewaris Nabi ni? Al-ulama
warasatul anbiya. Ulama adalah tok guru di aziz dah. Siapa nak ganti dia ni? Tak nak dah kita nak dah anak kita jadi ulama. Siapa yang nak ganti tok guru? Kalau tok guru Islam tak siapa nak ganti dia? Allah, ulama makin hari makin kurang. Dan yang ada dihina, dicacat, dimaki Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama dah tak dihormati. Saya bukan ulama, Ustaz. Ustaz pun saya bukan. Saya tak layak. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz. Ada hantar Facebook, saya mengeluarkan apa nama, mengatakan keluarkan fatwa yang sesat. Bila apa? Bila mufti ni ulama pun tak, ustaz lagi budak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Menghina para ulama menjadi kaum biasa. Orang tak heran lah. Ulama tak masuk. Tuan-tuan, dia kata tu dengan niat nak menghina ulama. Ulama memang wajib buat salah. Ulama memang masuk. Tetapi ulama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut dengan Allah ni para ulama. Contoh saya ulama dah tak dengar apa. Saya ulama dah. Siapa yang nak tahankan ulama ni? Orang yang mengaji. Orang yang tak mengaji dia tak tahu dan dia tak menghargai para ulama. Orang yang nak mengaji ni lah saya harap teruskan perjuangan bersama ulama dan sungguh-sungguh tahan. Kalau orang hina ulama, kita bangun. Bukan ulama tak boleh dikritik, boleh, tapi bukan kritik dihina, dimaki, dikutuk. Astaghfirullahalazim. Apa ya? Betul pun dah tak ada. Kemudian saya tak ada. Siapa nak ganti dia? Yang ada, kan kita jaga susu. Ada seorang dua lagi ni, kita jaga susu. Kita pelihara dan kita pertahankan. Wah, insya-Allah. Boleh? Boleh insya-Allah. Tuan-tuan, nak dah bila kita mati ni, bila kita mati esok ni, bila kita dibangunkan di padang mahsyar, tuan-tuan, nak dah kita bangun bersama dengan para ulama. Nak dah. Bila malaikat tanya, "Ma imam ke? Siapa imam kamu?" Nakkah kita jawab, "Al-ulama imam." Imam kita adalah para ulama. Ulama yang akan bawa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bangun bersama dengan para ulama, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dunia ini kita duk bagi yang muda, kita tak sayang ulama dah, kita tak hormat ulama dah. Dengan harap besok kita berbangun dengan para ulama. Tolonglah sakit baki kehidupan kita ini, sakit baki yang masih ada kita mestilah pertahankan mereka. Moga-moga kita di kalangan pencinta ulama. Dan yang terakhirnya, macam mana kita nak sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayang Nabi, sayang. Cinta Nabi, cinta. Macam mana? Yang terakhirnya, kita kena pergi selalu jemaah Nabi. Kena pergi selalu ziarah Nabi. Ustaz, Nabi dah tak ada nak ziarah. Macam mana Ustaz? Dan Nabi kata, siapa yang ziarah aku ketika aku wafat, sama juga berarti juga ada ziarah aku ketika hidup. Dan ada duit, jangan duk pergi beli kausir baru, jangan duk pergi beli tilam baru, jangan duk pergi tidak apa nama peramai yang tak penting. Himpun duit, pilah buat haji ke, buat umrah, dan jangan lupa ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum masuk ke Allah, tuan-tuan, cubalah mengalirkan air mata kita kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga air mata yang jatuh ini menjadi saksi bahawa kita rindu pada Rasulullah, kita sayang pada Rasulullah. Pernah tak dalam hidup kita menangis kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak dalam hidup kita sehingga saat ini bila kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menitis air mata kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah tak? Pernah tak dalam hidup kita ni? Pernah tak kita ni bila kita tengok suatu benda yang amalkan sunnah Nabi, kita ingin mengalirkan air mata kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya nak buat satu cerita sebelum kita tamatkan kuliah kita.
kisah Sayyidina Bilal bin Rabah tentang Sayyidina Bilal muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal tuan-tuan, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal dah tak duduk di Madinah. Bilal berhijrah di Syria. Sebab apa Bilal berhijrah di Syria? Sebab Bilal tak boleh tengok mata Rasulullah, tak boleh tengok benda yang dikaitkan dengan Rasulullah. Bila tengok dia, hatinya akan kerinduan, hatinya akan menangis esok-esok kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar tanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabat, lama dah kita tak dengar berita Bilal. Di mana Bilal? Sahabat-sahabat kata, Bilal ada di Syria, ya Amirul Mukminin. Kata pada satu malam, Bilal di Syria mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata kepada Bilal, wahai Bilal, kamu tak rindukan aku Bilal? Lama dah kamu tak ziarah aku, lama sangat dah kamu tak tengok aku, lama sangat dah kamu tak tengok, tak ziarah, tak nampak tak makan aku. Kan? Bila bangun dia bertidur, menangis esok Bilal, rinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tak pernah balik ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak wafat Rasulullah. Esok pada hari itu Bilal bersiap ke Madinah. Bila sampai di Madinah tu masuk ke Raudhah, masuk ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Bilal menangis esok kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dah sampai ya Rasulullah, aku dah ziarah kamu ya Rasulullah, aku rindu ya Rasulullah, aku rindu kamu ya Rasulullah. Kerinduannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh dibandingkan dengan siapa. Kerana mereka sahabat-sahabat Nabi, mereka orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, boleh tak kau azankan untuk kami? Boleh tak azankan untuk kami? Kami dah dengar sangat azan. Bilal kata apa? Aku muazzin Rasulullah, aku muazzin Rasulullah, aku tak pernah azan selain daripada zaman Rasulullah, dan aku takkan azan selain zaman Rasulullah. Dipujuk Bilal tetap tak mau azan. Datang doa cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan pegang tangan Pak Cik Bilal, pegang, cium. Wahai Pak Cik Bilal, boleh azankan untuk kami, wahai Pak Cik Bilal, boleh azankan untuk kami. Apa Bilal kata? Apa aku nak jawab kepada Rasulullah bila aku turut permintaan dua orang cucu yang paling dia sayang? Apa aku nak jawab kepada Rasulullah? Apa aku nak jawab kepada Rasulullah bila aku menolak ataupun aku menyakiti hati dua orang cucu yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang? Bila naik ke atas menara Masjid Nabawi, Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdiam seluruh penduduk Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Madinah terpaku, terdiam. Ini suara Bilal. Tak dengar dah suara Bilal sejak wafat Rasulullah. Ini suara Bilal, ini suara muazzin Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka esok menangis, esok kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbayang berada seperti berada di zaman Rasulullah. Mereka terbayang-bayang Rasulullah bersama dengan mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka berkusur-kusur masuk ke Masjid Nabawi, berjumpa dengan Bilal. Bila sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal jatuh tersembah, menangis tak mampu nak azan lagi, tak mampu nak azan. Sayyidina Umar tanya, wahai Bilal, kenapa wahai Bilal? Kenapa Bilal? Kenapa Bilal? Dia jawab, aku rindu Rasulullah, aku rindu Rasulullah. Aku terbayang-bayang dan aku ternampak-nampak Nabi sedang jalan-jalan masuk ke Masjid Nabawi nak sembahyang bersama dengan kita. Aku rindu Rasulullah, aku rindu Rasulullah. Dan kerinduan sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi, kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harap
kita berupaya untuk kita menjadi umat yang cemerlang, umat Nabi yang sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di padang mahsyar kita harap Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kenal kita. Yang kita takut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kenal kita, bahkan tak mengaku kita ni umat dia. Yang kita takut Nabi ketika di padang mahsyar, Nabi tarik orang sebelah kanan kita, inilah umat aku. Tarik sebelah kiri kita, inilah umat aku. Nabi kata, tiba-tiba Nabi tak tarik kita, celakalah kita. Celakalah kita. Kalau kita Nabi tak ngaku kita ni umat dia, kita nak jadi umat siapa? Sedangkan kunci syurga berada pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tuan-tuan, usahakan kita ini untuk kita sentiasa menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi para rasul, menyayangi para ulama, menyayangi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan dapat syafaat yang tinggi, syafaat yang mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita berpeluang hidup dalam pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masuk bersama dengan Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang saya sampaikan dapat kita manfaat, dapat kita jadikan kekuatan kepada kita untuk teruskan dakwah di muka bumi, untuk mendaulatkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf kalau salah dan silap. Kalau percakapan saya ini terkasar, minta maafnya. Saya ini bukan ustaz, saya hanya berproses sedikit dengan tuan sekalian untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu atas kelemahan, kekurangan dia sendiri, dan sendiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini ya Allah, malam yang mulia ini ya Allah, malam yang penuh dengan keberkatan ya Allah, kami menerangkan tangan yang penuh dengan dosa dan noda ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba pendosa ya Allah, kami setiap masa berdosa ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa yang kami sedari atau dosa yang kami tidak sedari ya Allah. Maka ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap suami kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap jiran-jiran kami ya Allah. Ampunkan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah, dosa mereka ya Allah. Mereka banyak usaha payah untuk kami ya Allah. Janganlah bebankan mereka dengan badan yang mereka tak mampu menanggungnya ya Allah. Ya Allah, golongkanlah ibu dan ayah kami kerana orang-orang yang akan mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan salehah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang akan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salehah, yang akan menggembirakan hati kami ya Allah, yang akan mendoakan kami setelah kami mati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami di dalam kubur ya Allah, ketika kami sunyi dalam kubur ya Allah, dengan sunyikan kami ya Allah, dengan doa anak-anak yang soleh ya Allah, dengan sunyikan kubur kami ya Allah, dengan doa-doa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau lah yang akan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami mentarbiyah anak kami supaya anak kami menjadi anak yang berguna ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Selamatkanlah kami semua dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Jauhkanlah mereka dari dalam bencana-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka ya Allah. Tunjukkanlah mereka dengan yang lurus dan yang beradab ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab alam kubur ya Allah.
Selamatkanlah kami ya Allah dengan azab di padang mahsyar ya Allah. Selamatkan kami dengan azab api neraka ya Allah. Kami tak mampu menanggung ya Allah. Kami lemah ya Allah. Selamatkanlah kami dari itu semua ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Kami sayang Nabi kami ya Allah. Kami cinta Nabi kami ya Allah. Kami sayang Rasulullah ya Allah. Ya Allah, bangunkanlah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikanlah kami ya Allah kesempatan untuk kami wujud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berikanlah peluang kami untuk kami dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah untuk bikin kewakasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkanlah kami untuk kami bersama Nabi dalam surga ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.